Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang kita ambil daripada ringkasan Imam Al-Qurtubi. Imam Mundhiri ada, tapi yang Mundhiri tu actually pasal dia tinggalkan sikit berkenaan dengan bab-bab tertentu yang awal. Saya ambil yang ni, yang ringkasan Sahih Imam Muslim yang dibuat Imam Qurtubi. Di mana bahkan sebab ulama katakan kalau kita hafal yang ni, ringkasan ni, kita hafal Sahih Muslim seluruhnya. Pasal dia pilih dah bab-bab tadi. Tapi dalam masa sama pengaturan bab dia kata dia kadang-kadang ada hadis yang belakang dikedepankan berdasar pada mana dia tengok sesuai. Dia bukan macam macam bab yang samalah. So kadang mungkin ada hadis tu dia letak tempat lain tapi dia kedepankan untuk pemahaman tajuk. Yang berdasar pada tajuk. Baik, jadi hari itu kita sampai sebenarnya pada tajuk dan akhir bincangkan berkenaan dengan tajuk adakah telah melihat Muhammad SAW Tuhannya. Hal ra'a Muhammadun Rabbah. Dan kita sampai pada hadis yang ke 142 dan bila dalam hadis itu daripada Musa al-Asy'ari dia kata apa? Qama fina Rasulullah SAW telah bangun berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah SAW bi khamsi kalimat dengan 5 kalimah. Dan bagi dia bersabda, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah Taala tak tidur dan tak harus dia tidur. Yakhbidul qista wa yarfa'uhu, dia menurunkan qista ke timbangan ataupun timbangan tadi dua. Ada yang nyatakan timbangan tu akhirat, ada kata timbangan dunia. Kalau berkaitan dengan akhirat maksud dia pahala dan juga ganjaran. Kalau tentang dunia ni rezeki ataupun aturan anugerah Allah Taala pada kita. Dia angkat, dia turunkan. Okey. Kemudian yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amrin nahar, diangkat kepadanya amal siang, amal malam sebelum amal siang. Dan wa amalul nahar qabla amalil lail, diangkat pada dia amalan siang sebelum amalan malam. Yang kita kata bahawa setiap hari sebenarnya ada malaikat yang berulang-alik untuk kita punya amal. Kita sibuk setahun sekali, sebenarnya tiap-tiap hari ada. Kan? Setahun sekali sibuk. Kan? Sebenarnya kita tiap-tiap hari ada. Tiap-tiap hari ada malaikat yang ulang-alik dengan amal kita. Yang setahun sekali betul. Dalam bulan Sya'ban itu Nabi sendiri bersabda. Dia tanya pada Rasulullah SAW berkenaan dengan bulan Sya'ban. Nabi kata apa? Apabila para sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, kan aku lihat engkau puasa bulan Sya'ban ni lebih daripada bulan-bulan lain. Tak macam bulan-bulan lain. Nabi kata Nabi kata itulah zaka syahrun, tentang bulan Sya'ban. Nabi kata zaka syahrun, itu adalah bulan yang manusia lupa tentang dia di antara Rejab dengan Ramadan. Duduk dia antara Rejab dengan Ramadan. Dalamnya diangkat amalan, maka aku harap semoga dalam amalan itu aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Jadi orang tu Nabi banyak berpuasa sebab dalam bulan tu diangkat amal. Mungkin tahunan. Tapi bukannya kat situ saja. Bertiap-tiap hari pun kita ada amal. Dan bahkan memang kita kata kalau boleh pagi dan petang tu jangan lupa istighfar dan berzikir. Semoga-moga supaya zikir istighfar kita tadi menjadi pembersihan bagi apa yang kita dah buat tadi. Dan petang sekarang kita istighfar, menghapuskan apa yang kita buat sekarang. Dan malam sekarang pula, besok pagi kita zikirlah, istighfar pula ataupun minta ampun Allah Taala untuk apa kita buat tengah malam. Faham tak? Jadi secara tak langsung bila malaikat tu bawa amal kita dalam keadaan kita sudah dibersihkan daripada dosa, dan juga dalam keadaan kita berzikir. Itu asas dia. Okey. Kemudian yang sambungan hari ni, hijabuhu nur. Hijabuhu nur. Hijab Allah Taala ni Nabi terangkan lagi, hijab Allah Taala ni hijabuhu nur. Dan satu riwayat hijabuhu nur awin nar, api. Hijab Allah Taala tu adalah api. Hijab tu adalah benda yang menyekat ataupun yang menyelubungi. Okay, daripada itulah dinamakan orang yang yang juga penjaga, dinamakan penjaga bagi, contoh macam kita ada gubernur kita punya penjaga pintu tu panggil dia panggil hajib. Mana dia bukannya dia tirai, tapi nak jumpa gubernur ke sultan ke apa sebagainya, penjaga pintu tu dipanggil hajib. Pasal dia menyekat kepada orang yang nak jumpa kena lintas dulu. Jadi menyekat dan juga menghalang. Okey. Dan disandar kepada Allah Taala ni hijab ni
dalam masalah apa? Masalah hijabuhu nur, hijabnya, hijab pemilikan. Ini sama macam roh jugalah. Bila ruhuhu, rohnya maksud roh milik dia. Hijab milik dia. Bukan hijabnya tu satu bahagian dia, badan dia atau zat dia. Pasal ni problem timbul bila ada orang dia baca berkenaan dengan Ta'ala apa, fa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup pada Adam ni daripada rohku. Rohku tu dia kata roh Allah dalam kita. Ini masalah. Salah faham macam ni kita sesat ni. Kan? Benda macam ni kita kata wahdatul wujud dan sebagainya, timbul dengan sebab fahaman tadi. Pasal dia kata Allah Ta'ala kata rohnya. Yang tadi rohnya. Jadi rohnya tu bukan maksud dia, ya hamdallah. Rohnya tu bukan maksud roh Allah Ta'ala punya roh, maksudnya kita milik dia, roh milik dia. Macam pen ni pen saya. Pen milik saya. Pen saya bukan maksud dia pen ni satu badan daripada saya. Faham tak? Macam juga hijab tadi, hijab Allah Ta'ala ni disandar Allah Ta'ala sebagai pemilikan, bukannya sebagai salah satu daripada zat Allah Ta'ala. Macam arash Allah Ta'ala. Dia bukan satu zat Allah Ta'ala. Bukan zat Allah Ta'ala. Mana arash tu kena sembah juga. Sujud kat mana? Sujud kat arash. Kenapa sujud kat arash? Kerana arash tu adalah daripada zat Allah Ta'ala. Ini masalah. Ini salah faham ni. Banyak kes ni. Itu yang jadi kes yang ini ada orang bahaskan. Dia kata kenapa tak boleh takwil tentang contoh macam bila sebut dalam Quran kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, kan, kullu man 'alaiha fan, semua di atas dunia ni akan binasa dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang punya kemuliaan, kebesaran dan juga kemuliaan. Dia kata apa salahnya kita kata wajah tu zat? Tak salah dia kata. Katalah wajah tu zat, dia kata. Dia kata wajah tu wajahnya sama macam makhluk. Sebenarnya ni perbuatan suka mentakwil kepada zat ni, saya dapati sepanjang saya belajar, kan, tengok dengan orang yang saya duduk dengan ramai orang belajar hakikat pun saya duduk ilmu hakikat, kan, ilmu kenal Tuhan. Semayang tidak, dia kenal Tuhan. Saya duduk dengan orang macam tu, duduk sembang macam ni, saya sembang dengan orang, kan, saya tanya soalan dan sebagainya. Yang tak semayang macam tu, yang bersilat pun ada, yang tak bersilat pun ada. Ya, okey. Jadi sepanjang saya tengok, perhatikan, antara punca orang percaya dengan wahdatul wujud ni, kesatuan alam semesta, percaya Nur Muhammad ni, punca sebab takwilan tadi. Sebab dia kata tau, yang kekal tu bukan wajah Allah tapi zat Allah. Dia kata zat Allah Ta'ala actually universal tau. Semua benda kalau ikutkan sebenar dekat alam ni, tuan-tuan tak ada binasakan. Tuan-tuan boleh ubah rupa dia. Macam kertas tuan-tuan bakar jadi karbon. Karbon tu tetap ada tak? Ada. Partikel dia hancur lah. Macam air kita rebus, kan, dia hilang, dia kering, dia bertukar rupa, kan. Macam meja ni saya bakar, dia bukannya hilang, dia bertukar bentuk. So maksud dia ada benda yang boleh binasa. Itu cerita dia. Dia kata apa? Tak binasa sebenarnya, pasal semuanya adalah zat Allah. Jadi ini problem dia. Jadi semua benda sembah pada apa pun sebenarnya tak salah. Sebab sebab zat Allah. Ini sebenarnya punca masalah. Yang banyak boleh terwujud sekarang kita kata dalam tarikat dan sebagainya, jadi kes diorang ni payah kita nak tarik balik sebab takwilan, pentakwilan tadi. Kalau kita kekalkan pada Allah Ta'ala, apa dia lafazkan pada diri dia, apa dia nak dia lafazkan. Stop situ je lah. Dan kita macam mana, tak boleh tanya. Kita faham perkataan wajah, kita faham wajah, tangan kita faham, tapi kita tak boleh bayangkan sifat. Itu je masalah dia. Macam kita terang, ingat sayap malaikat? Faham sayap malaikat, kan? Kan saya bagi contoh, sayap faham kita, tapi jumlah faham 600. Sayap kita faham, tapi bila Allah Ta'ala sebut contoh dalam surah Fatir, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ardi, menciptakan langit dan juga bumi, Ja'ilil malaikati rusula, yang jadikan para malaikat sebagai utusan. Ada untuk rezeki, ada untuk nyawa, ada untuk wahyu, ada untuk cabut nyawa, kan? Semua para malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang ada sayap. Tak ada problem, Masna, dua-dua. Okey. Nampak? Tak ni terbayang dalam kepala. Dua-dua, dua sayap. Keluarlah gambar cerita-cerita filem. Wasulas, tiga-tiga. Nampak lagi? Nampak lagi? Waruba, empat. Nampak lagi? Nampak. Bila datang kata yazidu fil khalqi ma yasha, dia tambah pada ciptaan dia apa dia nak. Maka datang hadis Nabi SAW, Nabi kata, aku lihat Jibril, dia terupanya yang asal, lahu sittumi ajanah, dia ada 600 sayap. Bayang.
Okay, you know the numbers, you know the word. Ini yang macam mana Imam Malik ajar tentang benda-benda berkaitan Allah Ta'ala. Kita faham perkataan, tapi tak boleh bayangkan rupa. So Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', kita ada contoh. Tapi kena iman. Tak boleh kita nafikan. Kita ada menafikan benda berkenaan. Macam orang tu kata, saya lalat dekat belakang telinga saya. Dia bukan saya telinga lah, kat punggung lah masalah dekat dia kan. Saya lalat bentuk bintang kat punggung saya. Soalan, ini kan saya cakap saya ada, ni saya bagi contoh. Ni kan masalah sibuk nak tengok pula masalah kan ni. Dengar, saya kata saya Tuhan punya badan. When I say something about myself, ada orang ada hak tak nak kata tidak? Kecuali orang tu dah nampak. Kau tak nampak lagi yang kita gatal nafikan sebab apa? Allah Ta'ala dia kata pada diri dia ada satu benda, ada sekian. Kita tak berhak masuk campur. Bahkan bukan untuk membersihkan Allah Ta'ala tu kita buang. Macam golongan Mu'tazilah kan, buang daripada Allah Ta'ala apa sifat-sifat macam mendengar. Pasal kalau dia mendengar pakai apa? Pasal pendengaran kita ni melalui udara. Tak ada udara kita tak dengar. Kan vacuum kan? Dah dengar jam kan? Dia buat uji kaji, letak vacuum betul letak jam. Jam tu bunyi tapi tak ada bunyi. Sebab apa? Tak ada udara. So udara bunyi melintas melalui udara. Lepas tu udara sikit, dia bayangkan, dia turunkan Allah Ta'ala level makhluk. So last sekali dia kata apa? Maka Allah Ta'ala tidak mendengar. Mendengar tapi tak mendengar. Ni Mu'tazilah, dia sewil sikit, pelik jugalah. Tapi kita tak kata orang kafir. Problem dia pasal diorang takwilan tadi tak keluar daripada Islam. Kita tak kata diorang telah kafir. Ini masalah dia. Mereka tak kafir pun. Kita keluarkan daripada Islam dengan kesilapan mentakwilkan. Namun begitu kita boleh pakai takwilan salah tadi. Yang banyak orang macam kata Allah Ta'ala tidak bersemayam di atas arash. Dia cakap Allah Ta'ala kata aku bersemayam di atas arash. Kita kata tak ada bersemayam di atas arash. Siapa betul? Mestilah Allah Ta'ala betul, takkan kita lah betul. Maksudnya jangan kita cuba bersihkan Allah Ta'ala dari sifat makhluk sampai apa dia cakap tentang diri dia kita buang. Benda dia tak ada, jangan tambah. Kan kita belajar, dia tak ada, jangan tambah. Contoh macam bila af'al Allah Ta'ala, af'al, fi'il, perbuatan Allah Ta'ala. Contoh macam kata wa makaru makrau, kan? Wa makaru makrallah, kan? Dan mereka membuat perancangan dan Allah Ta'ala buat perancangan. Wallahu khairul makirin, Allah Ta'ala sebab baik membuat perancangan. Atau kita kata Allah Ta'ala ni makir. Tak boleh. Kita boleh keluarkan daripada sifat tadi, daripada kerja tadi, kata sifat. Tadi kita tambah macam nama Allah Ta'ala kan. Macam contoh macam mustahzi', membuat gurau-gurau, uluk-uluk. Kan Allah Ta'ala kata Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang peruluk-ulukkan mereka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik cuba perulukkan Allah Ta'ala, menipu, tunjuk iman, sedangkan mereka kufur. Maka Allah Ta'ala terbalikkan. Allah Ta'ala kata Allah lah yang buat uluk-uluk pada mereka. Wa yamuddun Ta'ala biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, yang mahu mereka teraba-raba. Okey, daripada sini anda tak ada hak untuk keluarkan sifat mustahzi' bagi nama pada Ta'ala. Gelar ya mustahzi', tak boleh. Maksudnya tak boleh tambah nama Allah Ta'ala. Tak boleh buang satu benda Allah Ta'ala sifat pada dia. Mana sifat tak boleh buang, nama tak boleh buang, tambah tak boleh, buang tak boleh. Pasal benda tu bukan berkaitan dengan diri kita. Kita punya diri betul kita boleh kata ya tidak. Kan? Tapi untuk Allah Ta'ala, apa dia cakap kita terima. Macam mana? Macam Imam Malik kan, bila orang tanya berkenaan dengan istiwa. Istiwa tu maksud bersemayam. Kena pada raja, kena sekian. Bahkan istaula tu berkuasa. Tak pernah datang istiwa dengan istaula melainkan setelah zaman orang-orang yang kebelakangan. Lewat dah. Bahkan tak merujuk kepada bahasa Arab asal. Ini direka-reka oleh golongan yang cukup mentakwilkan. Jadi ditakwilkan, dia kata bukannya istawa. Pasal dia kata istawa ni macam raja naik tahta. Tak boleh dia kata. Problem dia sekarang ni, Allah Ta'ala kata pada diri dia tentang apa yang dia nak. Jadi Imam Malik, bila orang tanya pada dia kata apa? Istiwa tu maklum. Engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu. You know the meaning. Tapi kepada Allah Ta'ala, wal kaifiyah majhul. Cara dia kau tak tahu. Pasal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kau tak contohkan. Tapi kau faham maksud. Kau tak boleh contohkan. Tapi imanu bihi wajib. Beriman dengannya adalah wajib. Kan? Iman dengannya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Soalan tentang dia adalah bid'ah. Mana maksud dia bertanya tu macam para sahabat tak pernah tanya. Kita tanya kenapa? Jadi dengan konsep ni kita kata bila orang tu mentakwilkan wajah kepada zat, ini kepada kuasa dan sebagainya, sifat-sifat ni kadang-kadang membawa kepada peringkat, dan sebahagian tu menyokong kata-kata contoh macam dia kata, dia terjemahkan kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas muka bumi ni, di dunia ni akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, akan kekallah wajah Tuhanmu yang punya kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Kalau diterjemah kepada zat, maka boleh terwujud menang.
So dia kata, kalau kekallah wajah Allah Ta'ala yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semua benda tak binasa sebenarnya. Bakar pen saya bakar kan, dia tak fungsi macam pen lagi lah. Tapi benda ni masih lagi bahan dia hilang tak? Tak, dia bertukar je. Mana ada benda kita boleh binasa kan? Kita tak boleh create atom. Anda tak boleh create atom. Anda tak boleh musnahkan atom. Tahu tak? Tahu tak tahu ni? Tahu kan? Benda anda tak boleh buat, anda tak boleh create. Terus jadi benda tu apa? Zat Allah Ta'ala. Gila ke? Kan? Tu tengok sampai peringkat saya pernah jumpa ada separuh tu, dia kata apa? Sebenarnya orang kafir sembah berhala tu tak salah lagi. Sebab tu pun zat Allah Ta'ala juga. Tahu tak? Dia main ni buang. Tu sebab kenapa jangan takwil-takwilkan. Dia pentakwilan salah. Jadi bila kata Allah Ta'ala kata, Nabi kata hijabuhu nur, hijab Allah Ta'ala cahaya. Kita faham cahaya, kita faham hijab. Jangan bayangkan. Tergantung ke? Tergantung apa? Start cakap je masalah. Pasal Allah Ta'ala tak boleh disamakan dengan dia apa-apa. Macam Nabi ceritakan berkenaan apa Nabi ceritakan, kita faham pengertian. Tapi hakikatnya Nabi nampak macam nampak apa, Sidratul Muntaha, nampak malaikat atau sayap kan, Jibril. Kalau kita kata Nabi nampak Jibril, siap pengsan terus. Nampak Jibril dan pengsan. Kalau ikut kita akal kita, bila masa Nabi bilang pula 600? Ikut akal lah, ikut akal. Dia bilang 1, 2, 3, apa tu pengsan? Nampak tak? Benda tu tadi bukan macam tu cara dia. So, dengan asasnya, kita kata Nabi ceritakan, kita faham, tapi kita tak ada bandingan. Tak ada bandingan. Mana sayap malaikat tak ada bandingan, Allah Ta'ala tak ada bandingan. Tapi perkataan kita faham. So, jangan ubahkan perkataan tadi suka-suka hati. Macam kita ubah daripada, Ustaz sebenarnya saya rasa 600 sayap tu payah nak bayangkan. Mungkin sebenarnya maksud dia horsepower. Horsepower. Mana malaikat ni 600 power, jadi 300 power. Janganlah macam tu, tak boleh. Kan bila sebut sayap, tak alih kan? Tak alih. Sebab apa? Sebab dia makhluk. Walau dia makhluk sekalipun, pada Allah Ta'ala macam tu juga. Pasal Allah Ta'ala cakap pada kita tentang dirinya, itu layak bagi dia. Bila dia kata ketawa, bila Allah Ta'ala ketawa kan, Allah Ta'ala sebut, ada hadis Nabi kata Allah Ta'ala ketawa. Jangan kita kata macam tak ketawa. Sebab ketawa ni sifat makhluk. Macam Mu'tazilah best. Tak marah, tak benci. Sebab apa? Kalau marah ni kan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk kan Allah Ta'ala kongsi kita. Kita ada marah, Allah Ta'ala ada marah. Sayang, Allah Ta'ala ada sayang. Payah tu. So Allah Ta'ala marah tapi tak marah. Sayang tapi tak sayang. Habis. Memang pening kepala. Memang pening lah. Ini dia panggil ilmu kalam. Kalam je. Tak ada iman pun. Tak iman tak bertambah. Masuk dalam bidang ilmu ni, iman tak ada benda. Orang yang jahat-jahat juga. Bincang tu saya kata, bincang tentang ketuhanan ni, usul-usul ni hebat. Tapi tak takut Tuhan. Tak takut Allah Ta'ala pun. Itu bahaya. Jadi dia kata, jadi penyandaran pada Allah Ta'ala tentang apa hijab tadi tu sebagai pemuliaan saja. Macam juga apa disebut berkenaan dengan roh Adam tu, Allah Ta'ala kata rohku. Maksudnya pemuliaan roh tu dari Allah Ta'ala, bukannya maksudnya roh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ambil roh dia bagi kat situ, tak ada. Jangan bayang macam tu. Okay, tak ada pembayangan macam tu. Dan yang dihijab daripada Allah Ta'ala dengan hijab berkenaan adalah sekalian hamba. Hatta para malaikat pun tidak diperlihatkan. Okay. Dan dia adalah cahaya. Okay. Cahaya yang menyinar menyilaukan Nabi SAW ketika Nabi berkata nurun anna arah. Dan hadis Abu Dzar Al-Ghifari, yang hadis sebelum ni kita bincangkan, Abu Dzar Al-Ghifari kata, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, adakah kau telah lihat Tuhan kau? Nabi kata nurun anna arah, cahaya. Dia kata how can I see him? Dia kata macam tu. Yang mana macam mana aku nak melihatnya? Bagaimana aku dapat melihatnya? Pasal cahaya. Dan dia lah yang dimaksudkan dengan firman Ta'ala, dengan sabda Nabi SAW berkenaan Sidratul Muntaha. Nabi kata faghashiyaha alwan la adri mahya. Lalu datang kepada Sidratul Muntaha ni warna yang aku tak tahu apakah warna berkenaan. Mana datang, setiap kali datang arahan Allah Ta'ala sebagainya, lalu pokok tu akan berubah-ubah warna dia. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan cahaya berkenaan. Tapi kita tahu cahaya warna putih ke kelabu ke tak tahu. Ikut kita bayangkan cerita Star Trek, putih kan? Okey. Jadi tak ada siapa yang bayangkan. Jadi kita tahu bahawa sifat tadi tu, warna berkenaan cahaya tu ada. Kita faham hijab, kita faham cahaya. Jangan bayangkan. Itu je. Kita faham perkataan tapi kita tak boleh bayangkan. So bagi Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala adalah dia suruh kita beriman dengan dia dengan gaib. Bukan dengan nampak dan bukan dengan contoh.
Bukan dengan contoh. Pasal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengannya sesuatu pun. Kalau Nabi beri contoh, maka kita terima contoh berkenaan. Contoh macam bila Nabi kata Allah lebih gembira berkenaan taubat seorang hamba berbanding dengan seorang yang jalan di padang pasir dengan barang-barang dia, kemudian unta dia lari. Dia jatuh, unta dia lari. Lepas tu tiba datang balik unta berkenaan. Macam mana gembira dia? Duduk diam, tak tahu nak buat apa, tidur bawah pokok, tiba-tiba datang unta yang lari tadi. Apa perasaan dia? Nabi kata Allah lebih. Itu Nabi buat bandingan. Atau macam Nabi nampak ada seorang dalam peperangan, satu perangan tu, ada seorang perempuan tu dia kelang kabut, nampak seorang budak, dia tangkap, dia cium, dia susukan depan orang ramai. Tak kisah pun apa dada terdedah dan sebagainya. Nabi pun kata kepada para sahabat, Nabi kata, adakah kamu rasakan wanita ni akan campakkan anak dalam api? Para sahabat kata tidak. Nabi kata Allah Ta'ala lebih penyayang terhadap hamba dia banding wanita yang sayang anak dia. Ini Nabi bandingkan. Bila Nabi bandingkan, kita pakailah bandingan yang Nabi berikan, bandingan sifat Allah Ta'ala dan sebagainya. Jadi kalau Nabi tak bandingkan, dan kita diam-diamlah. Jangan kita banding-bandingkan pula. Kita pun pandai buat bandingan. So jadi pasal Allah Ta'ala ni tidak boleh dibandingkan dengan makhluk dia sesuka hati kita. Bahkan bila Nabi cakap, itu wahyu. Nabi cakap itu adalah wahyu. Bukannya bandingan yang suka hati kita. Bahkan sifat Allah Ta'ala, penyayang Allah Ta'ala dan sebagainya, Nabi terangkan, atau apa benda Nabi terangkan, itu dikira sebagai wahyu, bukannya sebagai pendapat akal. Yang sebab itu bila Allah Ta'ala kita kata berkenaan dengan tajuk Allah Ta'ala punya zat dan sebagainya, atau hijab dia, atau arash dia, Nabi terangkan, Nabi bagi tahu sifat bandingan besar dia macam mana. Kita tahu sifat tadi, tapi kita tak boleh nak bayangkan. Stop situ je. Stop pada apa yang Nabi sampaikan. Kita try je lompat lebih sikit, dan dah masuklah kita kepada ilmu kalam ataupun ilmu-ilmu yang sesat. Itu je. Jangan bincang tentang Allah Ta'ala. Pasal kita disuruh tuntut ke atas kita ni beriman Allah Ta'ala dengan ghaib, percaya dengan ghaib, takut dengan ghaib. Allah sebut dalam Quran surah Al-Mulk, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maksudnya orang-orang yang mentakutkan Tuhan mereka dengan ghaib. Dengan ghaib je. Allah Ta'ala bagi semua tanda, semua perbandingan, semua pemisalan, semua contoh. Dengan contoh tadi, belajar kenal Allah Ta'ala, belajar takut dengan dia tanpa perlu lihat. Nak lihat sana. Ni bab yang lepas ni kita akan bacakan berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti. Okay, dan kita kata berkenaan masalah melihat Allah Ta'ala di dunia ni masalah. Saya baca semalam satu buku. Buku tu karangan siapa dah tak tahu. Tapi diajarkan dekat IMR. Jadi ada ustaz tu ajar. Buku tu mungkin asal buku Jawi. Diajarkan. Dalam buku tu banyaklah benda-benda. Diorang tanya saya, boleh pakai tak buku ni? Saya buka je, hadis maudhu', hadis maudhu', hadis maudhu', hadis maudhu'. Memang. Yang bestnya apa? Dia kata, dalam tu nukilkan, Abu Hanifah telah bertemu dengan Allah Ta'ala dalam mimpi dia sebanyak 99 kali. Dan dia berkata, kalau aku jumpa Allah Ta'ala kali ke 100, aku akan tanya dia soalan. Seriously, playing around kan? Para ulama tu dia kisah mana tak tahu. Tak pernah nukilkan, tak tahu datang mana. Dia kata dia lawak ni. Dia kata lawak pasal bagi dia orang-orang yang suka takwil ni, dia kata apa? Tak mustahil jumpa Allah Ta'ala di dunia. Mana boleh macam tu? Kan kita dah suruh innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Stop situlah. Bahkan bila Allah Ta'ala kata antara sifat orang bertakwa ni adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ghaib ini maksudkan bukannya hantu jin syaitan tu. Bukit Jabal Qaf ke kan? Alam bunian, bukan. Yang dimaksudkan ghaib tu adalah tengok akhir surah Al-Baqarah. Bila Allah kata amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman para rasul itu Muhammad SAW dengan apa turun padanya dan beriman bersama dengannya orang-orang beriman. Kullun, mereka semua amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini ghaib ini maksudkan. Dan mereka punya isytiharan adalah la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tak beza-bezakan antara seorang pun rasul-rasul Allah Ta'ala, rasul-rasulnya. Nampak tak? Di situ yang kita awal Baqarah terjemahkan dengan akhir dia. Jangan kita baca ghaib ini maksud dia alam jin, alam sekian. Jangan. Maksudnya kita percaya jin tu ada pun sebab Allah Ta'ala arahkan kita percaya. Allah Ta'ala kata ada makhluk sebelum kamu diciptakan, jin dan sebagainya. Kita percaya. Sebab itu je. Stop situ. Yang kita sambung pula. Yang pertama nama jembalang, yang kedua nama toyol, yang ketiga nama sekian, pocong dan sebagainya. Apa hal kan? Main je. Suka-suka hati. Ustaz tak nampak, saya nampak. Boy kan. Ada kan saya cerita tu. Ada dekat saya Kelantan. Kedai kawan saya ada tu tahun 2000 akhir 2007. Saya pernah datang 3-4 kali. Ada buat kerja lain. Lepas tu datang ada seorang Pak Imam tu. Pak Imam tu saya kenal lah. Waktu tu nak raya haji tak lama lagi. Jadi dia jumpa kawan saya, suruh nak khutbah
khutbah raya. Sambil-sambil datang jumpa saya tu. Oh, dia kata tadi bau igak bau tangkap. Bau igak hantu. Ada berapa ekor tadi dia kata. Saya macam saya macam lah. Lepas tu nak tengok. Dia boleh juga. Dia pun pergi masuk motor dia, dia angkat botol kaca putih. Bawah botol tu ada gambar bintang. Rajah bintang, rajah star. Yang kita macam orang bersihir lah. Okey, lepas tu kan. Dia bagi botol saya pegang. Nampak? Tak nampak pun. Dia kata, kena belajar lagi. Lepas tu saya kata apa? Tak masuk syurga pun kau nampak. Dan saya terus terang, saya kata tak masuk syurga pun kau nampak. Bukan dia jadi baik pun kau nampak. Kan banyak orang belajar tangkap hantu tapi jahat. Kan rabur bini orang, bawa lari anak dari orang, tapi nampak hantu. Tak guna, benda tak guna. Sebab ghaib tadi jangan terjemahkan lain. Ghaib terjemah dengan apa? Allah. Percaya tahu tentang ghaib tu Allah Ta'ala, maka kita mula jaga perangai kita. Para malaikat, kitab. Maksudnya benda tu tadi akan mengawal tingkah laku kita. Kalau ghaib yang kita percaya tadi tak beri kesan pada akhlak kita, pada takwa kita, kau percaya tak apa. Tak penting pun. Hilang duit toyol ambil. Kalau hilang duit Allah Ta'ala hilangkan, nanti udahlah. Terimalah qadar Allah Ta'ala. Kan duit kita hilang. Allah Ta'ala ganti lain insya-Allah. Jalan lah. Sibuk pula. Pagar rumah. Bela ikan puyuh. Sepakan kacang hijau depan pintu. Nanti toyol akan main. Apa hal? Kan? Kenapa ni kan? Tak ikan puyuh, toyol tak masuk. Ikan puyuh mati je, toyol masuk. Padahal anak dia curi. Masalah betul. Tak, benda-benda macam ni masalah kita kata. Pasal kita kata benda ghaib ni tadi, yang dimasukkan ghaib tak ada Allah Ta'ala. So kenal dia, tahu dia dengan ghaib. Faham perkataan tapi tak tahu rupa. Dah habis cerita. The words you know. Kan, sayang, benci, marah dan sebagainya, faham. Macam masalah istiwa, masalah wajah, faham. Tapi jangan bayangkan. Habis cerita. Hijab, faham hijab. Jangan bayangkan. Tirai macam tirai belakang tu ke? Gantung macam mana? Dia gantung ada macam, jangan bayangkan. Jangan bayangkan sekali. Faham Dia kata adapun Tuhan Allah Taala ni dia adalah mustahil untuk diliputi oleh hijab. Ini aja. Ini dah start masuk kalam lah. Kerana apa? Kalau anda kata dia ada hijab tu, maksud dia belakang hijab, maksud dia ada kadar, ada terkepung. Dia masalah pula. Sebenarnya tak kisah. Allah Taala kata pada dia ada hijab. Terima ada hijab dah. Jangan over belajar. Sampai lepas tu kita kalau ada hijab, maksud dia belakang hijab. Kalau belakang hijab, maksud dia bertempat. Kalau dia bertempat, maksud dia makhluk. Itu masalah akal kita. Allah Ta'ala kata dia ada hijab, terimalah. Tapi kalau hijab, la ilaha illallah syarikalah. Jangan masuk tapi kalau. Jangan ada tapi kalau. Pasal kita dalam mengenal Allah Ta'ala ni dengan ghaib semata-mata. Perkataan kita faham, rupa kita tak tahu. Arash kita faham, arash. Tapi tak boleh kita bayangkan. Nabi sebutlah malaikat mikul arash. Dalam Quran kan disebut yang mikul arash 8 malaikat. Lepas tu fikir, malaikat tu pikul, kemudian dia pegang kat mana? Bahu ke, pegang tangan ke, ada kepala. Tak bayangkan lah. Kalau tak cerita, tunggu kiamat nanti. Oh nampak, oh macam ni rupanya. Kan? Oh macam ni rupanya kan. Yang tanya soalan dan kubur, oh macam ni rupanya. Tunggu sana. Pasal ini adalah benda yang anda sekarang ni tahu pun tak ada tambah apa-apa. Even if you know, kan malaikat pikul arash tadi, dia letak kat kepala ke kat bahu, tak beri kesan pada iman pun. Macam itulah rupa dia. Dia macam kita tahu berkenaan anjing Ashabul Kahfi warna apa. Tak ada tak tambah iman pun. Masuk Islam. Saya masuk Islam sebab anjing Ashabul Kahfi warna hitam macam diceritakan oleh orang-orang Islam. Tak ada. Tak ada. Faham tak? Benda tu tak menambah iman. Maka tak perlu kita tahu. Bahkan pada zat Allah Ta'ala yang kita bahaskan lebih dari Allah Ta'ala terangkan. Okay, jadi maksud dia kalau dia kata setengah orang kata dia kata jadi kalau Allah Ta'ala dia kata diliputi oleh hijab tadi, Allah Ta'ala tak sepatutnya boleh diliputi oleh apapun dia. Jadi perlu kepada kadar tertentu yang dikhususkan. Maka maksud dia Allah Ta'ala baharu. Ini ilmu kalam. Ini ilmu kalam memang tak boleh kita fikir itu. Jadi dia kata yang sepatutnya betulnya adalah hijab tadi pada hak kita. Yang menyekat dia yang kita menyekat antara kita dengan kewujudan ini satu jisim yang ni depan kita je akan ada benda berkenaan, bukan pada Allah Ta'ala. Ini membahaskan tentang zat Allah Ta'ala. Ini tak boleh. Sepatutnya tak boleh bahas pun. Kita cuma tahu Allah Ta'ala ada hijab dia cahaya. Stop situ.
Jangan kata macam kalau hijab tu cahaya, kalau depan ni tengok, kalau belakang dari belakang ni. Kalau tengok dari sini, ni dari bawah ke, dari tengah ke, dari atas, then masalah lah. Sehijab kita faham perkataan, tapi jangan, pada hak Allah Ta'ala jangan bayangkan. Itu je. Faham perkataan, jangan bayangkan. Start bayangkan je memang masalah. Dalam satu riwayat kata an-nar, hijabuhu nar, lau kasyafahu, kalau dia buka, menyingkap tentang hijab tadi. Itu lau kasyafaha atau la kasyafahu, dia balik pada lau kasyafaha atau kasyafahu, balik kepada api ataupun pada cahaya. Kalau guna perkataan cahaya dia jadi hu. Kalau guna perkataan api jadi ha. Okey. Dia kata kalau sekiranya dibuka, hijab tu dengan mana hijab lah. Okey. Kalau dia kata dibuka, la ahraqat, saya akan membakar subuhat wajhih, cahaya wajahnya. Tapi dia kata subuhat ni, dia perkataan subhah, asal perkataan dia adalah kecantikan wajah atau kebesaran wajah. Jadi dia digambarkan dengan keagungan dan juga kebesaran. Okey? Dan dalam subuhat ni maksud dia mana kebesaran keagungan Allah Taala. Tapi ada diterjemahkan juga cahaya wajahnya, sinaran wajahnya. Mantaha ilaihi wajhi, mantaha ilaihi basaruhu, kepada apa yang sampai, sejauh mana sampai kepadanya penglihatannya daripada makhluknya. Mana-mana makhluk yang sampai padanya penglihatan Allah Taala, maka semua akan terbakar. Bila kita hancur dunia, tak ada benda tinggal lah. Mana dengan disingkap saja hijab tadi. Dan ini ada yang reference kepada tajuk kisah Musa AS ketika dia minta untuk melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka sikit je, hancur gunung. Gunung yang mana ditujukan kepadanya cahaya daripada hijab Allah Ta'ala. Hijab Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala, hijab Allah Ta'ala, maka terbakarlah semua sekali. Jadi hijab tadi membakar, membakar segala apa yang ada di depan dia. Jadi dengan sebab tu, macam tu dalam surah A'raf ayat 143. Ayat 143 Allah Ta'ala nyatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, dan maka bila menjelma Tuhannya, itu Tuhan Musa AS, lil jabali, kepada gunung. Pasal Musa minta nak lihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak benarkan, tapi dia nak juga, maka Allah Ta'ala suruh dia tengok gunung. Maka bila Allah Ta'ala menjelma pada gunung berkenaan, ja'alahu dakka, lalu hancurlah gunung berkenaan. Dan Musa pula jatuh pingsan. Tengok gunung tu roboh, dia pun pingsan. Jadi maksud dia benda berkenaan memberi pengertian yang jelas. Maksud dia disingkapkan, maka terbakarlah apa saja yang depan yang pada kena dengan kebesaran keagungan wajah Allah Taala. Okey, waktu sebut wajah lah, tak sebut benda lain kan. Dia kata wajah dengan zat. Yang sebut zat, wajah lah. Tapi jangan bayangkanlah wajah tu ada mata, ada sekian. Wajah faham, tapi tidak digambarkan. Faham Jadi dia kata okey, jadi dia kata kalau dia kata kerana di dunia ini tidak ada makhluk yang boleh menanggung untuk melihat wajah Allah Taala. Hatta hinggalah akhirat nanti barulah timbul tajuk diberikan kekuatan untuk manusia ini melihat Allah Taala. Bahkan jasad kita di sana nanti bukan jasad di sini. Kita sekarang ni tinggi sangat 5 kaki, 6 kaki. Bahkan jasad kita di sana di akhirat nanti bagi orang ahli syurga, dia akan besar setinggi Adam AS 33 hasta. Kan? 60 hasta. Umur 33 tahun. Adapun ahli neraka sebatang gigi besar bukit Uhud. Maksud dia badan kita di sana bukan badan kita di sini. So apa ketahanan kita di sana untuk melihat wajah Allah Ta'ala juga benda yang lain. Jadi kat dunia tak boleh. Kat akhirat itu tajuk yang berlainan. Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk melihat. Okey? Faham melihat wajah Ta'ala di sana nanti. Jadi kita kata Jadi dia kata dia kata macam sepatutnya yang berlaku pada tajuk ni adalah macam dikatakan golongan salaf berkenaan wajah Allah Taala dan sebagainya, ataupun tentang hijab tadi, iqra'uha kama ja'at, baca macam mana dia datang, tanpa kita bayangkan, tanpa kita bahaskan detail. Macam inilah dah sebut hijab Allah Taala, dia kata hijab tu daripada mana arah. Dia start bunyi tu je. Pasal dia dah mula apa? Bandingkan Allah Taala pada sifat makhluk. Dan bila kata hijab, faham? Stop situ je. Jangan tambah pula macam hijab tu dia pusing keliling ke? Dia start macam tu je, dia dah mula bayangkan turunkan Allah Ta'ala level manusia. Maksud dia bandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau kata manusia hijab, kita faham perkataan, kita tahu maksud meaning tadi kita tahu, tetapi apa? Penjelasan sebenar kita tak tahu. Pengertian hijab kita faham, dia menyekat pelindung kan. Tapi lindung daripada arah mana? Tak ada. Pasal bincang. Start bincang je, kita salah. Kalau bercakap berkenaan Allah Ta'ala berkenaan dengan tajuk benda Allah Ta'ala tak turunkan, ia adalah memandai-mandai pada agama dengan benda Allah Ta'ala tak izinkan. Faham
Jadi itu sebab kita kata yang kita bincangkan berkenaan tajuk bagaimana persoalan timbul, adakah telah melihat Rasulullah SAW Tuhannya pada malam Isra dan Mi'raj. Okey, baik. Sambung hari ini insya-Allah. Bab 59. Bab 59. Ma jaa fi ru'yatillahi ta'ala fid daril akhirah. Ma jaa fi ru'yatillahi ta'ala fid daril akhirah. An Abi Bakrin Ibn Abdullah ibn Qais. An Abi Bakrin Ibn Abdullah ibn Abi Qais Ibn Qais. An abihi ay Abdullah bin Qais. An abihi ay Abdullah bin Qais. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala jannatani min fiddatin, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriyai ala wajhi, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridau kibriyai an wajhi fi jannati adnin. Mi'a 44. Wa an Suhaib ay ar-Rumi, Suhaib ar-Rumi. Wa an Suhaib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata, idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an uzidukum, turiduna shay'an uzidukum, fayaqulun alam tubayyid wujuhana, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, wa tunajjina minan nar. Qala fayakshiful hijaba fama u'tu shay'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, minan nazari ila rabbihim. Wa zada fi riwayatin thumma tala hadhihi al-ayah lilladhina ahsanul husna wa ziyadah, lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Yunus 26. Mi'ah 45. Wa an Abi Hurairah anna nasan qalu li Rasulillah, anna nasan qalu li Rasulillah ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah, hal nara rabbana yawmal qiyamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri. Qalu la ya Rasulullah, qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab, laisa dunaha sahab. Qalu la qala fa innakum tarawnahu kadhalik, fa innahum tarawnahu kadhalik. Yajma'u Allahu an-nasa yaumal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu fayattabi'u man kana ya'budu syamsa fayattabi'u man kana ya'budu syamsa wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara wa yattabi'u man kana ya'budu tawaghita at-tawaghit wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghita at-tawaghit. Wa tabaqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha fayatihimullah
tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifun ghairi suratihi allati ya'rifun fayaqulu ana rabbukum fayaqulun na'udzu billahi mink hadha makanuna hatta ya'tina rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnah fayatihimullah fi suratihi allati ya'rifun fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna fayattabi'unahu wa yudrabu as-siratu baina zahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusulu yawma idzin Allahumma sallim wa fi jahannama kalalibu mithla syauki sa'dan hal ra'aitum as-sa'dan qalu na'am ya Rasulullah qala fa innaha mithlu syauki sa'dan ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'izamiha illa Allah takhtafu an-nasa bi a'malihim faminhumul mubiqu bi amalihi wa minhum al-mujaza hatta yunajja hatta idza faragha Allah min al-qada'i bainal ibad arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar amara al-malaikata an yukhriju minan nari man kana la yushriku billahi syai'a mimman arada Allah ta'ala an yarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah ya'rifunahum finnar ya'rifunahum bi athari sujud ta'kulun naru min ibni adama illa athara sujud harramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud fayukhrajuna minan nar wa qad imtahashu fayusabbu 'alaihim ma'ul hayah fayambutuna minhu kama tambutul hibbatu fi hamilis sail thumma yafrughu Allahu min al-qada'i bainal ibad wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'ala an-nar wa huwa akhiru ahli al-jannati dukhulanil jannah fayaqulu ay rabbi isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qabashani rihuha
wa ahraqani zakauha wa ahraqani zakauha fayad'u Allah ma syaa Allah an yad'uah ma syaa Allah an yad'uah thumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala hal asaita in fa'altu dhalika bika hal asaita in fa'altu dhalika bika an tas'ala ghairah fayaqulu la as'aluka ghairah fayu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma syaa Allah fayasrifu Allah wajhahu anin nar fa idza aqbala 'ala al-jannati wa ra'aha sakata ma syaa Allah an yaskuta thumma yaqul ay rabbi qaddimni ila babil jannah fayaqulu Allah lahu alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka la tas'alni ghayra alladhi a'taituk waylaka ya ibn adam ma aghdarak fayaqul ay rabbi yad'u Allah ta'ala hatta yaqul lahu fahal asaita in a'taituka dhalik an tas'ala ghairah fayaqulu la wa 'izzatika fayu'ti rabbahu ma syaa Allah min uhudin wa mawathiqa fayu'ti rabbahu ma syaa Allah min uhudin wa mawathiqa fayuqaddimuhu ila babil jannati fa idza qama ala babil jannah in fahaqat lahul jannah fara'a ma fiha min al-khairi was-surur fayaskutu ma syaa Allah an yaskuta thumma yaqulu ay rabbi adkhilni al-jannah fayaqulu Allah lahu alaysa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'ala ghaira ma u'tita wailaka ya ibn adam ma aghdarak fayaqul ay rabbi la akunu ashqa khalqika fala yazalu yad'u Allah hatta yadhhaka Allah minhu fa idza dhahika Allah minhu qala lahu udkhulil jannah fa idza dakhalaha qala Allah lahu tamanna fas'alu rabbahu wa yatamanna hatta inna Allah la yudhakkirahu min kadha wa kadha hatta idza qata'at bihi al-amani qala Allah dhalika laka wa mithluhu ma'ahu qala Ata' bin Yazid wa Abu Sa'id al-Khudri ma'a Abu Hurairah la yaruddu alaihi min hadithihi syai'a hatta idza haddatha Abu Hurairah inna Allah qala li dhalika ar-rajul dhalika laka wa mithluhu ma'ahu
Qala Abu Sa'id Al-Khudri, wa asyratu amsalihi ma'ahu. Wa asyratu amsalihi ma'ahu. Ya Aba Hurairah. Qala Abu Hurairah, ma hafiztu illa qawlahu dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, ashhadu anni hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlahu dzalika laka wa asyratu amsalihi ma'ahu. Qala Abu Hurairah, wa dzalika ar-rajulu akhiru ahli al-jannati dukhulanil jannah. Dalam tu dua kan sabdu, dia ada nun kecil patutnya. Dukhulanil jannah. Baik, nak balik. Baik. Bab 59, bab 59, bab 59. Bab ma jaa fi ru'yatillahi ta'ala fi daril akhirah. Bab berkenaan ma jaa, apa yang datang, fi ru'yatillah, mengenai melihat Allah Ta'ala fi daril akhirah, di negeri akhirat. Hadis 143. An Abi Bakrin bin Abdullah bin Qais, daripada Abu Bakrin bin Abdullah bin Qais, daripada bapa dia, an abihi, daripada bapa dia Abdullah bin Qais, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala baginda bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Jannatan, ada dua syurga yang min fiddatin, daripada perak, aniyatuhuma, bekas-bekas dia, perkakas-perkakas dia, wa ma fihima, dan apa dalamnya, perak semua sekali benda. Bahkan ada satu hadis yang lain dalam nanti kalau kita sampai kitabul janaiz, ada tajuk yang lain Nabi pernah sebut, Nabi kata apa? Labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Bata-bata daripada emas, bata-bata daripada perak. Syurga ni apa luxury betul. Adalah manusia try juga kan, buat pipe jamban dan sebagainya pada emas, tapi dia takkan setara dengan apa yang Allah Taala sediakan untuk manusia di hari akhirat nanti, kan? Takkan setara langsung. Bahkan di sana lebih baik, lebih mulia. Cuma kat sini, kat dunia ni, ada manusia tunjuk kekayaan dengan cara macam tu, kan? Tapi tak memberi faedah. Cuma kita kata dua syurga ni, berkata ada daripada perak, daripada perak dan bekas-bekas dia, dan juga apa-apa dalam dia semua sekali. Wa jannatan, ada dua syurga nanti, min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Emas semua sekali. Mana semua sekali emas. Yang pengian dia emas sebagainya. Yang tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata bila berkenaan dengan larangan makan daripada bekas emas dan perak, Nabi kata ia untuk mereka dunia, untuk kita pada akhirat nanti. So untuk hari akhirat, mana lepas ada syurga masuk syurga, maka ada perkakas-perkakas dalam syurga tu nanti dengan emas dan perak untuk di sana. Di dunia tidak boleh. Mana tidak boleh pakai. Elakkan langsung. Orang kita suka bekas perak. English style kan. English tak masalah. Payah gila pakai bekas perak tu. Nak kena polish dululah, nak kena sekian, baru letak kilat. Jangan dah pakai, nak kena buat sekali lagi pula. Susah betul. Pakai pinggan polisterin mudah kan, habis cerita. Dia payah pasal cakap dia benda tu zaman dahulu kira raja-raja pakailah. Tanda kebesaran dan sebagainya. Tapi Nabi kata dalam hadis, Nabi kata itu untuk mereka di dunia, untuk akhirat, untuk kita di akhirat nanti. Itu Nabi kata dalam syurga nanti ada syurga ya, emas dia, barang itu emas perak. Dua syurga daripada emas perak dan semua bekas-bekas dalam dia dan apa dalam dia. Satu lagi dua syurga yang dalam dia ada emas dalamnya, dan apa benda bekas-bekas semua dalam tu adalah emas. So jadi sana ya, sini tak payah pening kepala kan, nak pakai juga. Lepas tu angkat tangan, ustaz saya dah beli, nak buat macam mana? Tahulah nak buat macam mana, nak lupus macam mana kan? Pasal benda berkenaan kita kata nilai perak tu masih lagi ada. Tapi ustaz, bukan semua ustaz, cuma dia punya tepi je, dia punya dalam je. Elakkanlah, stainless steel elok lagi. Pakai stainless steel je dah kan. Ini sibuk nak ke perak dan sebagainya kan? Benda tu payah gila. Rasanya separuh orang makan bekas perak tu kan, dia makan polish tu, berasur sekali. Dia kawan tu gonyo kan, dia tengok berasur nak bagi kilat balik. Kita berilah pakai tu. Jangan pakailah macam tu. Elakkan. Kalau boleh elakkan. Elakkan langsung. Pakai bekas-bekas perak ni. Emas memang lagi lah kan. Kaya sangat emas pula. Tepi tu emas. Dia kata pula, ustaz kalau sekiranya lining kat cawan tu emas, elakkan lah. Bukan tak elok pakai tupperware boleh.
Kan? Terpurung tak apa. Sibuk sangat nak pakai benda tu, kenapa kan? Tanda kekayaan ke? Kan, nak tayang kat siapa? Kan, puas hati. Puas hati dengan siapa? Kan, jadi kena faham betul-betul. Jadi konsep ni elakkan kalau boleh. Elakkan langsung. Pasal dah termasuk dalam larangan Nabi SAW. Kalau kita kata ada larangan Nabi, jangan cuit sikit pun. Jangan sipi-sipi. Elakkan terus. Nabi kata, bila aku perintah kamu satu perkara, maka cubalah sedaya upaya kamu. Perintah buat, kamu tak buat sedaya upaya. Tak boleh semayang berdiri, duduk tak boleh, baring tak boleh, gerak mata pun tak masalah. Tapi bila aku larang kamu satu perkara, maka tinggalkan. Tak ada tinggal sedaya upaya. Saya bukan tak tinggal Ustaz, tapi tak sedaya lagi. Tak ada, tinggal terus, tinggal. Kalau dia kata benda yang Nabi suruh, ya buat sedaya upaya. Tapi kalau benda tinggal, Nabi larang, jangan buat, tinggal terus. Jangan buat dah. Banyak lagi benda faedah. Bekas-bekas perak ni. Baik. Dan Nabi kata, wa ma bainal qaumi wa baina ayanzuru ila rabbihim, dan tiadalah di antara, okey? Apa di antara apa satu kaum tadi dengan apa, dengan mereka melihat kepada Tuhan mereka, melainkan rida'u kibriyai, selempang kesombongan, okey, kebesaran, kebesaran. Actually perkataan rida ni kita faham. Kan orang pakai kat atas bahu dan sebagainya kan. Selempang kan, kita ada sekarang ni kan zaman Habib-Habib ni kan. Dia tu kan suka ada kain-kain kat bahu. Kan. Malaysia kat sana mungkin logik lah. Kat Malaysia ni payah sikit pakai itu sebenarnya. Kena naik motor. Langsung buat kat mana? Kita apply pada diri kita, boleh apply pada orang lain buat apa? Ada kereta boleh lah kan, letak sebelah, nanti pakai balik. Pergi sebelah, pakai balik. Dia ke belakang. Lepas tu kan kuat sangat angin tu, tanggal kepala. Jangan macam tu, ngarut. Kan? Okey. Ya, tapi kita kata benda tu lah orang suka. Tapi saya tahu kenapa. Pakaian tu nak kata kena pakai, tak pakai pun. Tapi ada orang ingat benda tu macam style Anda kata sunnah, bukan sunnah. Bukan sunnah. Pasal benda tu bukan kita Nabi kata. Dia sini kena bila sebut sunnah, yang Nabi galak, Nabi suruh, contoh macam bersugi, bersih mulut kan, masuk rumah bagi salam kan, atau contoh Nabi kata buat baik pada isteri dan sebagainya, itu dia sunnah. Buat tu Nabi galakkan, Nabi suruh. Contoh macam, tapi kalau dia kata benda-benda pakaian Nabi SAW ni, itu bukan sunnah ikutan, itu sunnah sifat. Macam Nabi SAW pernah rambut panjang, kita boleh kata rambut panjang tu sunnah. Yang ni je Nabi suruh, yang ini Nabi tak suruh. Nabi rambut panjang, Nabi rambut bagi Nabi SAW sampai sini, sampai sini, sampai sini. Tapi Nabi tak galakkan, berambut panjanglah kamu, tak ada. Bila Nabi tak suruh, dia benda tu bukan sunnah ikutan. Bahkan dia menceritakan sifat Nabi tanpa perlu kita ikut. Contoh macam Nabi makan kambing kan, kita sibuk beria, jual kambing, mentang-mentang jual kambing, kita pun makan kambing adalah sunnah. Ada masalah? Nabi makan kambing, ada hatta bukan saja ayam Nabi makan. Ada dalam hadis datang dalam apa Abu Daud, Nabi menceritakan Nabi makan ayam. Tapi bukan maksud dia, faham tak? Dia benda Nabi buat, Nabi tak galakkan, tak ada makan sunnah. Benda-benda tapi Nabi suruh, Nabi galakkan, dan itu sunnah, tu buat. Jadi kadang-kadang orang kita ni dia macam sebenarnya pakaian macam tu di tanah Arab kan, orang pakai macam tu actually kalau dipakai tu maksud dia anda bijak lah, alim. Maksud dia tahu agama. Kalau dia kata orang tanya tu tahu dalil kat mana. Jadi kalau kita kata kat Malaysia ni, kalau dia kata separuh orang tu pakai saja, kepala kosong, tak tahu benda pun. Serius, ni benda-benda kena jaga. Pasal di sana yang pakai baju macam tu hanya orang yang nak bersedia bagi fatwa. Ini kita ni baca Quran pun gagap lagi, itu pakai macam tu, kenapa? Kan, ini masalah kita. Kena faham bahawa pakaian tadi digunakan macam dia nak tunjukkan mana untuk supaya orang ini adalah orang yang ya macam dengan pakaian macam tu, mana dan nak main kejar dekat tepi jalan. Faham tak? Kalau baju macam tu kan, dia jadi tak boleh main kejar. Apa tu syekh tu main kejar kan, tak boleh lah dia pakai baju macam tu, takkan buat kena bukan lah tajuk dia. Tapi asasnya bukanlah benda berkenaan sebagai pakaian yang mesti anda pakai. Untuk wanita, ia pakai warna yang tidak apa cerah, warna sekian apa, kemudian tidak ketat. Itu memang galak, itu arahan Allah Taala. Itu kan galakan saja, bahkan arahan Allah Taala. Jangan tunjukkan perhiasan kecuali apa yang nyata daripadanya saja. Muka dan tangan lah kalau ikut mazhab yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Adapun dari masalah pakaian macam tadi kan jubah ni, pakai okey, tapi jangan kata dia sunnah. Sunnah ikutan maksud dia. Dan sunnah perbuatan actually yang Nabi suruh galakkan lain. Yang Nabi suruh contoh macam bagi salam. Kadang orang tu pakai serban sen masuk rumah tak bagi salam pun. Yang itu Nabi suruh, tak buat. Yang ini beri pakai, yang Nabi tak suruh pun. Yang siap kelentong pun ada. Kalau pakai serban semayang 70 kali ganda lebih banyak, baik. Siapa kata? Kan, siapa kata? Tak ada hadis la ilallah. Semua palsu. Siapa cerita berkenaan galakkan pakai serban, pakai jubah,
dapat pahala lebih, semuanya palsu. Sudah budak-budak tak tahfiz kecil-kecil lagi dah. Itu kita biasakan pemakaian untuk budak-budak tahfiz tu. Kebetulan ustaz dia perangai macam tu. Nak macam mana? Itu first thing lah. Kadang-kadang kata kalau ustaz tu faham, dia sebenarnya masalah pakai uniform tu bagus. Budak kecil ni biasakan peraturan. Tu je. Kadang-kadang kata semua pakai, seorang pakai seluar jin, yang dia pakai seluar tu, lepas tu pakai baju tu korak. Auzubillah minasyaitanirrajim. Kan buruk sangat. So, jadi Pakai serban. serban tu saya kata tak ada pun. Tak ada galakan pun. Bahkan actually benda tu Abu Lahab pun pakai. Ya, faham tak? Ini kena faham betul pasal benda tu pakaian ni. Nabi tak pernah kata berserbanlah kamu, tak ada. Tu ada benda Nabi punya sifat perangai apa yang Nabi buat pada kerana zaman itu. Contoh macam Nabi makan kambing. Jangan kata makan kambing tu sunnah. Dia buat macam tu kan, tergolek pakcik-pakcik dekat masjid yang tak makan kambing. Pakcik tak makan kan, ustaz-ustaz ngajar. Tak nak makan kambing ni kenapa? Tak ikut sunnah Nabi, teruk betul. Kan Nabi suka makan kambing, gigit peha macam tu. So semua gigit peha kambing, gitu. Kan takkan macam tu kan, pakcik-pakcik tertonggeng kaki empat-empat ke atas, siapa nak angkat? Dah sibuk kan nak makan kambing kan? Ini bukan sunnah. Mana maksud dia makan apa saja yang halal, yang elok. Maka itulah itu yang sunnah yang galakkan. Tapi nak katakan berkenaan tajuk makan kambing sunnah, salah. Tapi ternak kambing ke sunnah tak? Tak juga. Maksud Nabi tak galakkan menternak kambing. Allah Ta'ala jadikan kebanyakan para anbiya menternak kambing. Tapi ada penternak kambing kedekut. Kan ada orang actually benda tu apa itu didikan Allah Ta'ala jadikan kepada para anbiya. Contoh macam lahir anak yatim dan sebagainya. Habis kita bunuh pakcik tu punya ni. Budak ni lahir kan. Budak ni potensi besar. Bunuh bapak dia supaya dia tidak bergantung. Macam tu. Tak, kita wujudkan. Allah Ta'ala wujudkan suasana untuk orang berkenaan menjadi siapa dia jadi. Itu aturan Allah Ta'ala. Tapi namun gitu bukan kita kata kita boleh fabricate. Tahu fabricate? Tiru. Buat the same ni. Bagi anak kita beli kambing, tunggu dia jadi macam Nabi. Tak juga. Faham tak? Benda tu pasal Nabi ni dengan jagaan Allah Ta'ala. Terselak aurat Nabi pingsan. Nabi angkat batu untuk bina Kaabah. Ketika Kaabah roboh, orang lain semua angkat kain, Nabi angkat je jatuh. Nabi angkat je jatuh. Orang sibuk nak pergi pesta dan sebagainya, Nabi nak pergi tertidur. So benda tu itu jagaan Allah Ta'ala. Mana pasal dia kalau macam beli kambing. Ada juga orang kafir beli kambing, tak ada baik pun, tak ada timbul tajuk mana lepas tu dia akan beriman. Tak. Mana bahkan tidak menjadi galakan. Nak beli kambing boleh, beli ayam tak apa. Tak timbul tajuk. Bagi kalau beli kambing ada zakat. Beli ayam tak ada zakat. Kan beli arnab pun tak apa. Dia tak timbul masalah sunnah tak sunnah situ. Macam kita kata kening Nabi kan macam mana panjang dia. Kita tak usah sibuklah macam besok beli minyak ni. Minyak apa? Bagi tumbuh. Pasal Nabi kening bertaut. Kita tak taut. Konyo-konyo, tiap hari letak. Tak cukup tu ambil celak pula. Ada masalah pula. Okey, pasal Nabi SAW punya sifat, karakteristik yang tak perlu ikut ada. Contoh macam Nabi punya kulit warna putih merah. Dan kita lahir kelabu. Beli Fair and Lovely, tuang dalam bathtub guling-guling. Mana boleh, kan? Tak disuruh macam tu. Dah kelabu-kelabu macam ni lah, jangan sibuk nak jadi warna lain. Kan? Maksud dia itu cerita sifat Nabi. Pakaian dia warna apa dan sebagainya, itu cerita sifat. Faham tak? Cerita serban dia pakai kita, itu sifat. Bukan cerita suruh tiru. Yang tiru dia kata buat. Itu buat. Akhlak dia kan. Kadang-kadang orang tu saya kata, kadang bila Nabi kata akmalul mu'minina imana, orang beriman paling sempurna iman dia, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak mereka. Kemudian wa khiyarukum, yang terbaik di kalangan kamu, khiyarukum li ahli, paling baik pada keluarga dia sendiri. Kan dekat luar tu macam astagfirullah kan. Semua orang macam ya benar ni malaikat ke kan. Tapi bila balik rumah dengan bini dia suara tinggi sekali. Anda tak buat air lagi? Kan apa benda? Marut je. Depan orang boleh buat. Dalam rumah siapa nak tahu perangai orang? Lepas kahwin lah. Sebelum kahwin tu kan baik je Allah kan. Nampak tu nak sujud kat kaki. Lepas kahwin dah kau. Kena faham jangan salah faham. Kita kata sebab apa? Ya ketika tengah sebelum kahwin tu kan ketika tengah-tengah advertising. Marketing kan. Perempuan market diri, perempuan nak diri. Memanglah. Ketika tu yang jadi kes apa nak jadi menantu kan. Pergi masjid kan. Lepas dapat jadi menantu tak pergi masjid dah. Itu masih berlaku. Faham tak? Jadi konsep berkenaan dengan tajuk ni kadang-kadang orang tu sibuk tentang sunnah. Sunnah Nabi yang mana satu yang maksudkan. Kalau dalam masalah berkenaan sifat kita tak boleh tiru, tak payah tiru. Tapi kalau anda kata berkenaan dengan arahan, yes, follow. Yang apa-apa daripada Nabi SAW, daripada arahan,
perbuatan, perakuan yang Nabi suruh, ada galakkan dia, buatlah. Jangan kita kejar benda tu. Nabi makan tamar, kita makan tamar tiap-tiap hari. Tak boleh. Sebab anda ingat cuaca Malaysia dengan cuaca tanah Arab sama. Kan tempat tu tak jadikan makanan tumbuh tempat tu sesuai untuk tempat dia. Kan orang tu makan benda tak sepatut dia makan berterusan, ada masalah nanti. Pasal Allah Ta'ala tak berikan pada kita satu benda jadikan kadar. Setiap tempat tu climate dia, makanan dia selari. Bagi makan roti je melupuh kan. Tak cukup makan, saya dah mati kan. Okey, faham? Okey, jadi perkataan rida tu dipinjam di situ berkenaan kebesaran dan keagungan Allah Taala. Okey? Maksudnya dia kata dalam hadis lain Nabi kata, Allah Taala kata al-kibriya uridai wal azamatu izari. Mana kibriya itu adalah rida aku, mana selempang aku. Dan juga kebesaran itu adalah kain aku. Okay, mana barang siapa yang merampas aku pada benda ni, maka aku marah dia, aku murka pada dia. So jadi kesombongan, kebesaran tu milik Allah Taala. So seperti manusia, biar dia raja sekalipun, dia kena belajar untuk apa? Dia tak besar daripada Allah Taala. Nak sombong kan? Kita macam marah orang. Jangan kita kata dunia akhirat aku tak maafkan kau. Sebab Allah Taala yang maha perkasa, maha besar, maha tinggi, boleh memaafkan. Kita ni lagi tinggi Allah Taala ke? Pasti bukan lagi tinggi. So janganlah lafazkan dunia akhirat aku tak maafkan kau. Kau injak kaki aku. Kan? Sama jumpa. Janganlah, relax lah kan. Kita takkan lebih tinggi dari Allah Taala. So jadi jangan kita cuba nak membesarkan diri lebih daripada kadar yang sepatutnya. Okey? Dan bukanlah maksud dia kebesaran itu dan juga kesombongan tu adalah daripada jenis pakaian yang boleh dipegang. Jangan bayangkan benda pakaian. Mana Allah Taala kata benda tu Allah Taala je boleh pakai. Maksud bila sebutkan bayangan dia, Allah Ta'ala boleh pakai pakaian Allah Ta'ala. Mana kebesaran, keagungan tadi pakaian Allah Ta'ala. Tak sepatut dipakai oleh manusia. Dan kita ni makhluk, lahir dari perut manusia, wanita. Lepas tu mati, nanti kena pijak dia orang juga. Kaya mana pun raja tadi, datang pijak. Kan, raja paling tinggi kan kat dunia ni. Saya dengar cerita, ada Allah Ta'ala. Tapi tak boleh cerita lah raja mana. Dia kena saman. Habis cerita dia, ya lawak lah. Dia kadang-kadang orang tu kaya sangat, dia raja dan sebagainya. Kadang timbul tajuk bila marah orang, masuk tong sampah, bumping dan sebagainya. Dia actually macam tu perangai. Ada orang jadi macam tu. Depan-depan tu dia marah orang. Ya tak tahulah, daripada cerita yang datang tu kata ada parking kereta tengah bandar lah supaya orang semua tak lintas. Dia parking tengah jalan. Bukan nak buat macam tu. Tak tahulah kalau tinggal dekat kawasan area saya, rasanya saya jadi penderhaka nombor 1 kot. kena buat negari saya. Tak tahulah, dengan adik saya pun panggil macam tu. Tak boleh, tak logik kan. You are human kan. Lempang berdarah juga kan, lempang sakit. Bukan kalau dia raja kena lempang tak sakit. Pijak dia orang sakit. Dia mati nanti duduk kat tanah. Kan, bangga mana pun kita punya kedudukan, kita mati duduk kat tanah. Pijak dia orang nanti. Orang pijak-pijak je kan nak rapatkan tanah. Kan ada orang pijak-pijak kat atas tu kan. Padahal kat dunia tu kan tak nak. Dia tak tahu. Cerita-cerita pelik kan. Macam cerita pelik lah. Mana tak boleh kalau duduk kat hospital tu, dia kena tingkat atas sekali. Jangan ada orang bawah dia. Jangan ada orang atas dia. Masalah juga macam ni. Duduk tak bumbung lah. Tuanku duduk tak bumbung. Macam mana? Ini benda macam ni tak patut berlaku. Pasal kebesaran, keagungan tadi milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala je layak pakai. Kita ni manusia, dapat banyak mana pun redha. Ni kadang-kadang tak ada redha ni masalah. Kebetulan pakai nama Tan Sri, Tun Sri, Tan dan sebagainya kan. Tan Tin Tun. Kemudian dia dapatlah benda kacun layanan tak setimpal. Kecoh. Kan? Ada saya dengar siapa cerita. Orang tu dihantar surat pada dia, jemputan kahwin. Tak tulis datuk. Tak tulis datuk dan jemputan tu ke hari lahir. Dia pulangkan balik. Dia suruh driver dia pergi pulang balik kad tu. Pasal apa? Pasal tak ada datuk. Tak tahulah, malaikat panggil nanti. Datuk, pang kata. Orang tahu kan? Datuk. Jadi jangan main-main. Pasal benda ni kita kata masalah. Pasal sombong itu adalah pakaian Allah Ta'ala. Sebut pakaian tadi, jangan bayangkan dia pakaian-pakaian. Maksudnya Allah Ta'ala je boleh guna. Allah Ta'ala saja layak guna. Kita tak layak guna benda berkenaan. Besar mana pun kita punya kedudukan, pangkat kita, apa, jusasi, jusadi, apa? D ke A? C. Apa benda jusasi tu? Apa kataan bahasa mana sebenarnya? Oh ya ke? Aku tak faham kataan tu. Okey. Jawatan utama
Sektor awam, susah. Okey, terima kasih. Okey. Anyway, masa dia kan kita kata memang betul lah, dia paling besar sekalipun, kena ingat mati nanti orang pijak. Saya cakap. Sakit ni kalau tak ada lah nilai. Sebab kenapa pemakaian kita menjadi tegas dalam bertugas lain. Maksudnya kita tegas dengan untuk mengaturkan apa orang bawahan kita tegas lain. Dengan besar diri tu lain. Kan ada orang kadang dia pangkat tapi dia panggil orang panggil makcik tak ada masalah. Ada orang kita tak panggil dia Datin. Saya Datin. Ni masalah juga. Dia masalah juga. Maksud dia itu benda tu hanya layak pada Allah Taala. Ada masanya kita tak nak orang hormat kita. Kita nak hormat, kita nak orang hormat kita. Bagi orang, bagi kursi, bagi sekian aja. Tapi ada masa kita orang tak layan kita macam saya tak layan aku. Pasal benda tadi, pasal kelayakan kebesaran tadi milik Allah Taala semata-mata. Jangan cuba pakai. Let go. Manakala dia kata orang nak muliakan kerana Allah Taala nak jadikan kita mulia. Kalau orang tak pandang kita pun kerana Allah Taala tak benarkan kita dapat berkenaan. Tahu tak sebut dalam Quran kan? Qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulk, engkau raja segala raja. Tu'til mulka man tasha, engkau beri kerajaan pada siapa engkau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kerajaan dari siapa engkau nak. Wa tu'izzu man tasha, engkau mulia siapa nak. Wa tudhillu man tasha, engkau hina siapa engkau nak. Ini adalah pengisytiharan yang kena jaga Pasal kita lafazkan benda ni dalam surah salah. Siapa ingat? Ayat yang ke? Awal sikit. Memang awal sikit. Saya pun kata ayat awal sikit tapi tak ingat. Okey, Al-Imran 26. Al-Imran 26. Allah Ta'ala kata, "Qulillah," katakanlah Muhammad, "Allahumma malikal mulk," raja segala kerajaan. "Tu'til mulka man tasha," engkau beri kerajaan pada siapa kau nak. "Wa tanzi'ul mulka mimman tasha," engkau cabut kerajaan siapa kau nak. "Wa tu'izzu man tasha," engkau muliakan siapa kau nak. So bila kita dapat kemuliaan, itu adalah daripada anugerah Allah Ta'ala. Wa tudhillu man tasha, engkau hina siapa kau nak. Maksud kalau kita hinakan, dan relax, let go lah. Pasal Allah Ta'ala jadikan kita hina. Biadikal khair, di tangan mula kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau sungguhnya ke atas sesuatu maha berkuasa. So bila Allah Ta'ala kata, bila Nabi kata pakaian Allah Ta'ala, jangan try pakai. Faham? Let go. Kalau nak dimuliakan, orang tak pandang pun okey. Saya ni ustaz asal tak pandang saya. Ini masalah juga kan? Kan? Itu masalah kan, ustaz pun jadi kes ni, bukan datuk je. Kan ustaz dia kata, ustaz tak panggil dah, tak lantak lah. Kan? Kita jangan kisahkan sangat benda tu. Kalau nak dimuliakan, Allah Ta'ala muliakan. Kalau nak hina pun Allah Ta'ala yang hinakan. Dan nak jaga kehormatan kita, Allah Ta'ala. Memang kita ada tajuk lain macam memelihara kehormatan kita penting. Tapi kalau dah jaga-jaga pun Allah Ta'ala tak bagi apa-apa, dan let go lah. Jangan besarkan diri kita. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita kemuliaan, Allah Ta'ala berikan. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita hina, Allah Ta'ala hinakan. Itu hak dia yang mutlak. Janganlah kita buat benda yang tak elok, lepas tu kita nak orang muliakan. Allah, saya songlap duit sikit je, kenapa marah sangat? Dan kau buat benda jahat, kenapa orang menyampahkan kau? Kan? Saya merompak sikit je, kan? Saya songlap, saya pecah amanah sikit je, bukannya banyak sangat. 1,000 je, ada orang lagi banyak dari saya. Kenapa nak marah saya? Ada macam tu pula. Dia buat benda tak senonoh, memang orang menyampah, janganlah marah. Kan? Maksud dia, konsep mulia tadi kita dah buat baik, kalau orang sanjung atau kita buat benda keji, orang hina dan sebagainya, benda tu terpulang pada Allah Ta'ala. Ada orang buat jahat pun orang muliakan juga. Pelik tak? Curi harta orang pun orang macam dia. Kan? Ada orang tak? Ada orang dia buat baik pun orang tak pandang pun. So terpulang pada Allah Ta'ala. So jadi benda tu adalah pakaian Allah Ta'ala, tidak boleh dipakai oleh siapa saja. Faham? Ya kita dia. Dua syurga tu mana Nabi terangkan, ada dalam syurga tu nanti ada syurga macam ni. So kita pasal manusia ni kat sana syurga nanti ada tahap berbeza. Mana ada orang yang dapat emas, ada dapat perak. Cuma dah masuk syurga, orang tu takkan tak puas hati. Tapi kadar diri mereka ni di sisi Allah Ta'ala, ada yang duduk macam ni, ada duduk macam ni. So kita terpulang pada amal kita lah. Kalau amal kita bagus, dan syurga yang emas dalamnya semua sekali. Kalau kurang sikit mungkin perak. Kalau kurang sikit lagi tembaga. Jenuh kat tembaga, berat. Banding dengan emas tak berat sangat. Kan? Itu konsep dia tu. Maksud dia dua syurga. Nabi terangkan sifat syurga. Dan dia Nabi terangkan lepas tu berkenaan dengan di antara satu kaum tu yang mereka melihat Allah Ta'ala adalah yang menyekat mereka adalah kibriya ala wajhi, kesombongan yang pada wajah Allah Ta'ala. Yang kita katakan yang benda tadi adalah berkaitan, bukan yang maksud dia benda tu adalah pakaian fizikal pada Allah Ta'ala, tapi adalah benda yang Allah Ta'ala gunakan. Dia je boleh pakai benda tu. Benda tu sifat, tapi dikatakan sebagai pakaian Allah Ta'ala saja, bukan pakaian yang boleh pakai oleh siapa. So jangan cuba pakai. Whoever kan, kita sekalipun jangan cuba pakai.
let go. Yang kita buat benda berkenaan. Pasal benda ni adalah benda kalau kita pakai, kita merebut hak Allah Ta'ala. Itu hak dia. Hanya dia layak untuk menyombong atau membesarkan diri. Kita tak layak. Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alhamdulillah alamin. Subhanallah hamdi sya'ullah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.